Korang bayar bulan-bulan tu sambil tu korang menyumpah, apalah Pro 2 ni, tahu nak untung je kan. Assalamualaikum, berjumpa lagi dalam satu lagi review di Enggear. Baik, Pro 2 Azia, kereta marhain, kereta kompak mampu milik. Kadang-kadang saya macam terfikir-fikir lah kan, kita orang media ni perlu ke nak buat liputan ataupun pandu uji ataupun review pasal kereta-kereta macam ni kan. Sebabnya kalau Pro 2 letaklah harga berapa-berapa pun, korang mesti tetap akan beli punya, okey? Booking tetap akan beratur juga. Tapi untuk kali ni saya rasa penting juga untuk kita buat review dan juga liputan. Sebabnya harga sekarang Pro 2 Azia 2023 serba baru ni dah lebih mahal, dah naik sikit. Harga permulaan dia pun dah 38,000 dan untuk variant AV yang paling atas ni 49,000, dah dekat 50,000. Okey, dah pun masuk harga MyV. Jadi macam mana tu? Dan saya rasa kita perlu share juga untuk kita sama-sama faham kenapa harga dia macam tu, supaya memanglah korang tetap akan beli kan. Tapi tak adalah bila korang bayar bulan-bulan tu sambil tu korang menyumpah, apalah Pro 2 ni, tahu nak untung je kan. Sebenarnya tak. Okey, dia macam sebungkus nasi lemak ni lah. Okey, hari ni korang beli RM2 nasi lemak kosong biasa. Okey, lepas tu tengok 2-3 minggu lagi bila korang nak beli lagi, dah RM2.50. Lepas tu korang tanya, makcik, asal RM2.50 ni makcik? Inflasi ke harga barang naik makcik? Lepas tu makcik tu kata, tak beh, kita naik harga ni sebab kita dah pakai barang-barang lebih berkualiti. Okey, dia kata, lepas tu tanya, barang berkualiti macam mana pula makcik? Masih lagi nasi, betul tak? Lepas tu dia kata tak, santan kita tak pakai santan kotak dah, kita pakai santan pure, kita perah sendiri. Ikan bilis kita pilih yang lagi baik sikit. Timun pun kita ambil timun yang Cameron Highland punya. Jadi sama juga macam Azia ni, ada orang kata asal mahal, enjin 1.0 lagi kan. Azia yang baru ni, okey, persamaan dia dengan Azia lama cuma enjin 1.0 tadi dan juga nama Azia tu. Enjin dengan nama je yang kekal. Yang lain-lain kau nampak tu, kulit dia, pintu, cermin, reka bentuk, lampu, komponen-komponen lain tu semuanya serba baru. Jadinya boleh dikatakan sebenarnya walaupun masih lagi Azia, dia dah menjadi suatu upgrade daripada model yang sebelum tu. Jadinya tu antara sebab dia dah makin mahal. Jadi kita dah faham Azia ni dia bukanlah naik harga sebab inflasi ataupun harga barang naik. Okey, dia memang dah menjadi satu rombakan terus lah. Dia dah upgrade terus daripada Azia lama tu. Kita macam dah tak boleh nak compare sangat dengan Azia lama tu. Dah macam tak adil. Jadi kita tengok pula bahagian luaran dia ni. Apa yang telah diperbarui. Apa yang baru. Yang pertama sekali kita boleh nampak depan ni dah dapat lampu LED beh. Okay? Lampu LED dengan lampu signature lagi. Okay? Lepas tu siap ada DRL lagi. Okay? Tak perlu nak pakai body kit gear up ke apa benda ke. Dah memang siap ada DRL. Cuma sekarang dia tak ada fog lamp bawah lah. Okay? Dia lampu LED ni pun dah cukup terang dah. Siap dengan auto high beam lagi. Lepas tu dari segi rekaan pun sebenarnya secara keseluruhan kita nampak design dia dah makin, ada yang kata okey lawa, ada yang kata nampak moden, ada yang kata macam buruk, macam pelik kan. Tapi terpulang pada mata masing-masing sebab benda ni subjektif. Tapi kita boleh katakan design dia dah macam makin bersegi. Lepas tu semakin kompleks. Okey, dah macam sini ada banyak lekuk-lekuk. Lepas tu depan ni pun dah bersegi-segi. Lepas tu dekat even atas bumbung ni pun dah berlekuk-lekuk, dah macam kereta sport. Okey, dan yang paling ketara juga bagi saya, kalau kau nampak dekat bahagian sisi ni, nampak dah ada macam character line. Okey, macam berombak naik macam ni. Nampak dia punya presence tu lagi menyelah lagi. Dan bahagian belakang pun bagi saya dah nampak lebih continental. Okey, saya rasa korang faham lah maksud saya kenapa nampak makin continental tu. Dia dah tak nampak macam Malaysia ataupun Asia ataupun Jepun sangat. Dan bagi saya sebenarnya saya agak suka design belakang ni. Depan saya masih lagi cuba nak hadam. Belakang saya lebih suka. Overall saya rasa design dia ni dah nampak kurang basic dan nampak lebih mahal. Selap-selap boleh kata macam lagi mahal pada 50,000 pun ada. Lepas tu design ini korang cakap lah apa pun, dia memang dah terbukti satu benda fakta 10% lebih aerodinamik. Sebab itulah ada berlekuk-lekuk ketak-ketak tadi tu kan. Aerodinamik tu jadi apa pula? Okey, bila aerodinamik, kereta ni bila kita bawa lagi laju, lagi jimat minyak lah. Okey, Azia mesti nak jimat minyak kan. Korang pun mesti nak kereta jimat minyak kan. Kalau Azia tak jimat, korang komplain.
Dalam dia baru kata memang lawa lah. Okey, setakat ni siapa-siapa yang saya tanya pun, walaupun diorang tak suka design luar dia, bila diorang tengok design dalam, mesti semua boleh kata macam agak wow, agak lawa. Dan kalau korang familiar dengan design Ativa dan juga Alza baru, macam itulah dalam Azia ni. Dia dah makin banyak dia dah berani main layer-layer, bentuk-bentuk. Okey, ada tekstur pelik-pelik ni, lapisan-lapisan. Lepas tu dia naikkan lagi dengan macam chrome sikit. Ada 2 ke 3 elemen berbeza lah pada dashboard dia ni. Okey, berlapis-lapis. Dan sama juga macam depan tadi, macam bahagian luar tadi, dalam dia ni dah tak nampak basic ataupun murah sangat. Dia dah nampak makin upmarket. Cuma bila dia buat design-design macam ni, dia akan makan ruang sikit. Okey, Azia ni sebenarnya dia punya saiz tu dah makin besar daripada Azia lama. Okey, dia punya lebar dengan panjang dia dah bertambah sikit. Okey, tapi bila dia main surface-surface macam ni, ruang dalam main dia especially dekat depan ni, dia tak terasa pun makin luas, dia sama je. Tapi sebenarnya saya suka. Okey, sebab steering kita rasa sedap dekat-dekat. Lepas tu yang paling penting, gear dia ni lagi dekat dengan steering. Okey, sebab dia dah ada macam konsol tengah ni. Macam kereta-kereta premium juga. Okey, ada konsol tengah yang betul-betul ketara kat sini. Dia tak macam dulu. Kalau dulu gear tu macam jauh ke bawah je kan, rasa macam bawa lori 1 tan. Yang ni dah makin sedap. Steering pun dah ada boleh adjust dia punya sudut ni atas bawah. Cuma belum boleh teleskopik. Bagi saya personally masih belum dapat position yang paling sedap lah. Tapi boleh kata 90% tu okey lah. Tak boleh nak komplain banyak lah. Kereta bawah 50,000 kan. Dia punya seat pun, okey, kalau kau nampak seat dia ni, dah nampak macam Pro 2 bagi banyak effort pada design ini. Ada contour macam ni, ada material macam leather, ada stitching merah lagi, lepas tu ada macam fabric ala-ala Alcantara lagi, nampak macam sporty. Tapi duduk sebenarnya agak selesa, banyak pelarasan, tak terlampau keras. Steering pun sama, balutan kulit ini rasa macam quality, macam kereta yang 70-80 ribu. Lepas tu dia punya instrument cluster untuk variant AV ni, kau dapat ni lah fully digital. Lepas tu dengan boleh pilih 4 tema, sama macam Ativa, macam Alza. Untuk infotainment pula, okey, screen tengah ni 7 inci. Pergerakan tu semua memang cukup smooth, memang lancar, responsif. Cuma itulah belum ada Android Auto dengan Apple CarPlay. Yang tu mungkin Pro 2 kata belum cukup penting untuk pembeli-pembeli Azia kan. Sebab macam dia punya screen tengah fully digital tu, Pro 2 kata sebab owner Azia dia nak juga ciri-ciri premium yang ada pada Ativa dan juga Alza bawa dekat Azia ni kan. Tapi untuk infotainment cuma dia ada Smart Link. Smart Link tu pula untuk phone Android je. Untuk Apple tak ada. Lagi satu saya rasa satu benda je saya rasa kurang suka, yang saya rasa agak annoying ialah okey, cermin ini belah pemandu dia ada auto untuk turun, tapi dia tak auto untuk naik. Jadi bila kita dah biasa auto turun, tekan sekali je terus turun habis kan. Tapi bila nak naik ni macam lama pula nak tunggu, nak kena pegang bawah tu nak bagi naik habis kan. Belakang guna pula. Okey, belakang mantap mantap. Okey, walaupun dia kata Azia ni dah makin besar, tapi dari segi panjang tu tak ada rasa beza sangat. Dia cukup luas tapi tak adalah luas macam Myvi. Tapi luas macam Azia lama juga. Cuma saya rasa dekat kaki ni macam bertambah luas sikit sebabnya dia punya seat depan ni dah ada lekuk ke dalam ni sikit. Okey. Lepas tu seat ni pun dia punya sandaran ni pun dah makin okey. Cuma variant yang lebih tinggi saja ada ni, headrest boleh adjust ni. Kalau variant yang basic-basic tu dia cuma headrest yang jenis mati macam tu je. Tu je lah yang saya tak apa suka. Kemudian kepala pun okey lah, cukup lah. Saya pun tak adalah tinggi sangat. Rasa okey. Okey, untuk Azia 2023 ni macam saya cakap tadi, enjin dia kekal lagi lah. Enjin 1.0, okay, tak dapat tebur pun. Naturally aspirated. Sama macam sebelum ni, 67 horsepower dan juga 91 Nm torque. Tapi kita rasa kereta ni lagi ringan dan lagi senang nak pergi sebabnya gearbox baru. Okey, gearbox sekarang dah pakai DCVT. Dia bukan saja bagi kereta ni lagi jimat minyak, tapi dia juga bagi kita lagi senang nak extract keluar dia punya performance engine tu. Walaupun 67 horsepower je, tapi kita rasa macam dapat guna ke semua 67 horsepower tu. Tak ada macam pembaziran. Contoh nak tukar lorong, tambah kelajuan pun okey, daripada 80, okey sekarang ni 70, tekan sikit dah naik 90 km sejam. Itu pun tengah naik bukit. Dia sifat dia macam sifat CVT biasa jugalah. Okey, cuma boleh dikatakan agak senyap lah. Okey, bawah 4000 rpm senyap, bunyi normal, typical kereta-kereta Pro 2. Okey, cuma kalau kita bawa lebih sikit, bila kita full throttle 5000 dengan 6000 rpm tu baru bunyi bising sikit. Okey, seterusnya boleh dikatakan tak ada isu underpowered sangat lah. Lagipun Azia 1.0 nak laju mana lah sangat kan. Kereta compact marhain, kereta compact rahmah
nak laju mana sangat kan. Tapi sebenarnya cukup je, okay, bawa 5 orang penumpang pun kan, termasuk pemandu 5 orang pun okey je, naik bukit ke apa tak ada masalah. Okay, seterusnya juga, okay, kereta ni sekarang dia dah dibina dari DNGA punya platform. Okay, sama macam model-model Pro 2 yang latest lah, Alza, Ativa, semua dah pakai DNGA. DNGA tu apa? Okay, korang google sendiri apa benda dia punya mechanical, saya tak cerita panjang dalam video ni. Tapi hasilnya ialah, okay, kereta ni dia dah jadi, Azia ni besar sikit daripada sebelum ni. Dia punya footprint, contohnya footprint tu jarak tayar daripada 4 bucu tayar ni dia dah besar sikit. Okay, tapak dia dah besar sikit daripada Azia sebelum ni. Bukan besar sangat sampai jadi macam IV ke, sampai jadi Volkswagen Golf ke, tak. Besar sikit je, okay. Tapi walaupun besar sikit, dari segi engineering diorang dah berjaya buatkan Azia ni bawa jauh lagi sedap. Okay, memang rasa solid, rasa stable, dan macam saya cakap juga tadi, dah rasa lagi sedap daripada Myvi lama lagi. Okay, memang cara dia lalu atas bump pun, tengok ni, saya lalu atas benda kuning ni, nampak? Tak berapa rasa. Dia dah kurang sikit rasa kosong tu. Dia membuatkan dia punya, boleh kata ride kereta ni dah jadi macam lagi sophisticated. Senang cerita macam lagi mahal lah rasa. Dia tak rasa macam terlampau murah. Kalau Azia lama tu rasa ketang-ketang ada sikit kosong-kosong. Yang ni memang rasa solid. Okay, lepas tu bab handling. Kereta ni bila push kat corner dia rasa macam selesa je bawa laju kat corner. Okay, kereta ni bila kita push kat corner kan, dia macam layan corner lagi, boleh steady. Kalau Azia lama tu, bila kita masuk corner laju macam ni, dia akan macam, weh, apa benda yang kau buat ni? Slow lah. Aku bukan untuk laju. Aku ni untuk kereta bawa slow je. Yang ni tak. Dengan DNGA ni, steady. Okay, tengok. Masuk corner, break sikit. Steady masuk corner, nampak? Rasa macam chassis dia tu boleh pergi lebih lagi. Kalau kau nak sedap lagi, tukar tayar ke, tukar rim ke kan? Tak. Bila handling bagus, bermakna kereta tu lebih selamat untuk dipandu. Okay, seterusnya, okay, dengan gearbox baru di CVT ni, dia juga ada gear S dan juga B. Okay, selain pada D, bawah ni dia ada S dan B. Jadi apa benda pula ni? Okay, S ni kalau korang tukar, dia akan jadi macam sport mode untuk transmission sahaja. Dia bukannya sport mode macam kalau kereta yang lagi premium. Contohnya bila kita tukar sport mode, dia throttle response tu dia lain. Lepas tu suspension dia pun jadi keras sikit ke apa, tak. Yang ni dia untuk transmission saja. Okey, bila daripada D kau masuk S, okey, tak kira lah RPM berapa. Contoh ni 4000, masuk saja S, dia akan naik lebih kurang 1000 RPM lagi. Okey. Tapi perbezaan dia tu dia makin ketara bila makin tinggi RPM lah. Kalau bawa slow RPM 1000 2000 tu tak banyak beza antara D dengan S. Tapi S ni dia akan lagi pick up lagi. Dia buatkan enjin korang lagi bertenaga. Dia punya pecutan tu lagi kuat, power lagi dapat banyak, torque lagi banyak. Dan bila korang lepas minyak pun, turun bukit, dia punya engine braking tu lagi banyak lah bila S RPM dia lagi tinggi. Dan kalau bukit yang lagi curam, macam contoh korang turun pada Genting Sempah ke kan, korang boleh masuk juga B. Okay, B ni dengar, RPM dia lebih lagi. Okay, dia akan control lagi. B ni memang untuk braking, macam untuk turun bukit. Engine braking dia kuat dan korang hampir tak perlu pakai brake pun. Bila nak corner ke, nak betul-betul slow, baru pakai brake. Tapi senang cerita macam ni lah. Okay, jalan rata, highway korang pakai D. Kalau banyak nak layan selekoh ke, turun naik bukit, korang pakai S. Kalau turun bukit curam, baru pakai P. Jadi untuk Azia 2023 ni, Pro 2 claim kalau mengikut MDC ataupun Malaysian Driving Cycle, bergantung pada variant, Azia ni boleh dapat antara 25 hingga 27 km per liter. Pertambahan yang agak tinggi juga, improvement yang agak tinggi nak banding dengan Azia sebelum ni. Tengok, walaupun enjin sama, tapi pertukaran gearbox pun dah boleh bagi enjin ni lagi jimat minyak lah. Okay, tapi dalam itu yang Pro 2 claim lah kan. Yang betul-betulnya macam mana pula? Okay, yang betul-betul sebenarnya dalam pemanduan biasa, okay, kita bawa biasa, ada sangkut dalam trafik, ada tekan minyak lenjan sikit, korang boleh senang-senang dapat antara 12 sampai 14 km per liter. Tapi kalau betul-betul jimat macam saya try tadi, kita baru reset dia punya meter tu,
baru reset meter, lepas tu korang bawa dalam 80 ke 90 km sejam, boleh dapat lah 20 ke 21 km per liter macam tu. Jadi saya rasa Azia saya cukup suka dengan Azia baru ni, okey. Walaupun design dia ada yang kata lawa tak lawa, tapi dan paling penting juga, walaupun harga dia dah makin mahal, saya rasa masih lagi berbaloi dengan apa yang kita dapat. Okey, dengan improvement rupa luaran dia, lepas tu kelengkapan dalaman dia, driving pun okey, dah macam bawa kereta yang lagi besar, lagi solid, lagi stable. Lepas tu safety pun, okey, safety pun dah improve. Okay, dapat ASA 3.0, ada auto brake lagi, ada blind spot monitor lagi, masa reverse pun ada sensor kiri kanan lagi. Okay, overall memang banyak improvement. Dan tapi akan ada yang juga kata, kalau macam tu, kalau baik beli Myvi lagi besar. Yang tu sebenarnya walaupun harga sama, korang dapat kereta lagi besar, lagi laju, lagi berkuasa, tapi kurang spek lah kan. Yang ni lagi banyak spek, walaupun kereta lagi kecil tapi full spek. Lepas tu ada juga yang kata, tapi Bek, kalau gitu Beza lagi murah tapi lagi besar, boot besar. Sebenarnya yang Beza tu dia berasaskan Azia lama, yang ni Azia baru. Okey, Beza baru nanti dia akan keluar berasaskan Azia baru ni. Yang tu nanti baru kita lain cerita. Okey, dan sebenarnya kita fikir baliklah Azia dengan spek macam ni. Kalau kita fikir 5-6 tahun lepas, dah mikir lah dapat spek macam ni. Itu saja untuk kita punya laporan Azia untuk kali ni. Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh tanyalah dekat komen bawah. Kita akan cuba jawab. Kita akan suruh Fasha lah jawab. Okey, terima kasih menonton. Assalamualaikum.